banyak benda je aku nak sampaikan hari ni ya. Terima kasih Haziq. Jadi kita mulakan kelas terdahulu. Okey, kelas terdahulu. Murid-murid, okey, cikgu pun tak nak panjangkan cerita. Bab 6. Okey, bab 6 elektrokimia. Kita telah menyedari bahawa ada elektrolisis ya. Elektrolisis di mana kalau anda tengok elektrolisis, nama dia pun tahu dah, elektrik dan lisis. Maksud dia, kita akan guna elektrik untuk menguraikan ataupun memecahkan. Menguraikan, cikgu, pecahkan apa? Uraikan apa ni? Menguraikan unsur-unsur di dalam satu sebatian. Unsur-unsur dalam satu sebatian. Cikgu, maksudnya apa? Contoh. Kita nak sebut semula juga, paling tidak benda ini telah ditedarkan ketika tingkatan 2. Contoh, air. Molekul air, okey, dibuat daripada dua unsur ya. Unsur hidrogen, unsur oksigen. Unsur hidrogen, unsur oksigen cikgu. Apa unsur-unsur ni? Tadi kelas untuk panggil apa itu? Untuk 5 kualiti kan. Ada murid tertanya. Sebenarnya mereka nak tanya. Jadi cikgu pun percaya kamu akan tanya satu soalan yang sama. Cikgu, unsur ini apa? Kalau rujuk kepada buku teks tingkatan 4. Sekarang kamu boleh buka skrin sementara ya. Ya, tadi kita berada pada muka surat 191. Okey, buku teks tingkatan 5 ya. Tingkatan 5 itu betul tak ada masalah. Cikgu sekarang nak paparkan sesuatu. Jadi minta tolong kalau boleh bukakan skrin supaya kamu nampak. Ya, ketika tingkatan 4, bab ke-8, tingkatan 4 bukan 5 sekarang, tingkatan 4, kalau tak ada buku tu memang tak ada pun tak apa. Kamu boleh tengok pada skrin anda sekarang. Ya, benda ini. Cikgu, tingkatan 4 saya tak belajar banyak. Okey, tak apa. Yang penting sekarang cikgu perlu sebut. Dalam dunia ini, bahan itu kita percaya semua bahan adalah jirim. Bahan dia jirim. Cikgu perlu jirim, sabar. Semua jirim ini dibuat daripada zarah-zarah yang halus. Zarah-zarah yang halus. Zarah bukan nama perempuan ya. Zarah tau. Maksudnya bayangkan semua benda ada biji-biji kecil yang cukup kecil, halus dan diskret. Tak boleh nampak oleh mata kita. Kita perlu bayang sekarang. Okey? Dan semua benda itu diperbuat daripada sama ada, kita boleh fahamlah, mereka sama ada unsur ataupun sebatian. Unsur ataupun sebatian. Cikgu nak bagi tahu dulu istilah tolong faham. Cikgu dah terangkan sebelum itu pecahan itu. Jadi cikgu, wow, banyaknya unsur ni. Perlu hafal semua ke? Jawapan tidak. Kamu tak perlu nak hafal semua. Tidak. Kamu hanya perlu tahu bahawa contoh air H20. H itu bermaksud hidrogen. O itu ialah oksigen. Maksud dia air itu ialah sebatian molekul yang dibuat daripada H dan O. Manakala karbon dioksida CO2, C dan O. Maksudnya dalam molekul karbon dioksida ada C dan O. CO2 maksudnya ada 3 atom di dalam, 2 jenis unsur, 3 atom, 2 unsur, 3 atom itu bergabung secara kimia. Kamu pun boleh nampak ada juga logam-logam seperti ferrum. Ini besi, Ferum besi, Cu kuprum ya, Ag perak, argentum perak, Au ini emas, aurum. Okey, dan juga magnesium Mg, Cl klorin. Ini contoh je. Cikgu perlu hafal ke? Sekali lagi, tidak. Cikgu tak suruh kamu hafal. Tapi kamu perlu ingat ada satu jadual yang berbentuk macam ni. Berbentuk seperti yang pada depan skrin anda kalau kamu tengok sekarang. Okey? Iaitu semua unsur di dunia mereka telah susun di dalam satu bentuk jadual. Di mana jadual itu kamu akan nampak sebelah kiri warna kuning. Kuning itu maksudnya dia logam. Ya, logam. Itu yang cikgu akan guna nanti seperti istilah itu. Cikgu, logam bukan besi ke? Tidak. Murid-murid, besi itu logam.
Tetapi logam bukan besi. Logam, contoh-contoh logam adalah besi baru betul. Sebab logam itu kalau kamu tengok, Haziq, nampak kan sebelah kiri? Banyak sangat kan logam. Nampak kan? Nampak. Nah, kalsium ke natural, itu semua logam. Manakala bukan logam yang biru sebelah kiri itu. Jadi baru kamu tahu, oh dunia ini, bahan kita, dibuat daripada unsur. Kalau ada lebih daripada 2 atau lebih unsur itu, kita panggil sebatian. Unsur itu banyak. Bukannya seperti yang kita kalau tonton cerita, unsur kita tukar kepada English element kan. Oh, saya tonton Avatar ni. Elemen air, angin, api, tanah. Bukan. Itu cerita. Untuk sains, unsur itu adalah seperti yang kita tengok pada skrin anda sekarang. Kamu perlu sedar ada jadual macam ni. Jadi, jadi apa pentingnya benda ni sekali lagi? Balik kepada elektrolisis. Elektrolisis juga. Banyak benda di dunia ini, mereka wujud sebagai sebatian. Maksudnya, benda itu bercampur. Contoh, kita dah sebut sekali lagi, juga ulang, boksit. Boksit, kalau kita tengok ibarat macam tanah yang berwarna merah, tetapi sebenarnya dia ada formula aluminium oksida. Maksud dia, dalam dia ada aluminium, ada oksigen. Tapi kita tak nak oksigen itu. Kita nak keluarkan aluminium untuk jualkan dia dan juga buat benda lain untuk dapat untung dan juga memberi perkhidmatan kepada manusia sejagat. Jadi macam mana kita nak pecahkan? Cikgu, senang loh, guna gunting. Guntingkan aluminium oksigen tengah-tengah tu gunting. Tak boleh. Jadi benda ini sekali lagi, apakah cara untuk pecahkan unsur-unsur dalam sebatian ataupun untuk menguraikan sebatian ion kepada unsur-unsur jujuknya? Jawapan dia bukan lain, iaitu elektrolisis. Elektrolisis, okey? Jadi kita dah sebut benda ini, kita pun dah terangkan beberapa contoh hari itu. Itu baru sebahagian daripada bab ini. Bab ini ada berapa bahagian? Secara am ada 2. Jadi cikgu nak cerita panjang untuk ini. Sel kimia. Cikgu, apa ini sel kimia pula? Tadi kata elektrolisis, saya macam dah faham. Sekarang sel kimia punya, lagilah saya tak faham. Murid-murid, kalau elektrolisis maksudnya elektrik, kita memula elektrik, akhirkan dengan penguraian, maksudnya tindak balas kimia. Sel kimia adalah sebaliknya. Cikgu, maksud sebaliknya itu apa? Kalau anda tengok di sini. Murid-murid boleh buka skrin atau tengok buku teks muka surat 192. Okey? Kamu akan nampak, cikgu, Raja 6.13 ni samalah macam elektrolisis. Jawapan dia tak sama. Tak sama langsung sebenarnya. Paling tidak kamu akan nampak dia tak ada bateri. Atas ini adalah voltmeter. Betul kan, Miza? Miza betul tak? Miza, buat apa tu Miza? Betul. Okey, jadi tadi lain. Apa yang kita nak sampaikan sekarang, cikgu nak minta sekarang juga kamu perlu bazirkan kamu punya data. Sebab kamu terpaksa juga buka skrin sekarang. Terpaksa ya, sebab cikgu nak terangkan ikut cara cikgu sekarang. Okey, kalau anda tengok pada skrin, kalau kamu tak ada data lah, kalau tak ada data nanti buka sementara buka macam tu je lah. Jadi kalau andai kata kamu cukup data sekarang, sila buka skrin. Cikgu terpaksa terangkan melalui skrin, tak ada jalan lain. Murid-murid, macam mana kita nak faham? Kenapa kita nak belajar sel kimia ni? Sabar. Jadi kita tahu, ada bika. Bika itu maksudnya satu bekas, bayangkan bekas. Di dalam bekas itu, dia letak cecair. Macam biasa, elektrolit. Cikgu, kenapa serong? Tak apa. Jadi cikgu akan buatkan cantik sikit supaya dia tak menyakitkan mata. Okey, kalau anda tengok cecair. Kalau anda tengok cecair ini, cecair ini larutan. Cikgu, apa itu larutan? Larutan sekali lagi bermaksud ada air. Contoh dia guna larutan kuprum 2 sulfat. Cikgu tak kisah kamu tahu apa itu kuprum sulfat ataupun tidak sebenarnya. Tapi kamu perlu tahu larutan. Maksud dia
ada satu bahan kimia larutan, nama kimia itu kuprum 2 sulfat, letak dalam air, dia larut. Jadi larutan, ibarat garam letak dalam air. Jadi di dalam ini anda perlu faham, ini konsep penting. Kuprum 2 sulfat terdiri daripada dua perkataan. Perkataan kuprum 2 ini bermaksud ion positif, sulfat ion negatif. Kuprum 2 maksudnya ion kuprum. Sulfat pula ion sulfat yang bersifat negatif. Boleh je aku tanya pada Afiq ke tak? Contoh Afiq kan? Apa bezanya antara atom dengan ion? Tahu ke tak macam mana kamu nak terangkan atom ke ion? Boleh ke tak kalau cikgu tanya macam tu? Boleh bezakan ke tak? Atom saya rasa saya tahu sebab dia bahaya. Atom itu bahaya sebab atom bom atom. Oh, tidak. Sahabatku, atom contohnya paku besi. Maksud dia besi itu, paku itu besi pula, dibuat daripada atom besi. Ada ke tak paku besi itu bahaya? Tak. Tak kan? Jadi ada ke tak cikgu dah menjawab soalan ini? Kalau kamu tak nampak lagi, kalau kamu kata cikgu paku itu bahayalah, tajam. Okey, tukarkan soalan. Cincin emas yang dibuat daripada atom emas. Bahaya ke tak? Bahaya ke tak? Tak kan? Cantik je kan? Pakai pun cantik je kan? Betul kan? Jadi, atom itu tak ada isu bahaya ke tak bahaya. Dia bahaya itu mungkin kamu rujuk kepada contoh-contoh atom yang macam natrium itu meletup itu ya. Ataupun bersifat radioaktif itu ya. Secara atom yang kita nak maksudkan di sini ialah tulin. Tulin, zarah-zarah yang sama. Atom, sama jenis. Okey? Tetapi soalan cikgu adalah apa beza antara atom dan ion ini? Kenapa ada ion positif, ion negatif? Ingat ke tak? Aziz, boleh jawab tak? Boleh tak? Susah ke tak? Ingat tak? Ingat. Saya tak berapa ingat. Miza, kalau kamu ingat, tak apa. Terangkan sekejap. Boleh ke tak bagi tahu cikgu apa beza atom dan ion? Atom tu dia apa? Tidak bercharge, ion itu bercharge. Setuju? Okey, jadi cikgu nak tanya soalan seterusnya. Ion itu macam mana datangnya charge dia? Macam mana ion itu datang charge dia? Okey, kita ambil ion negatif kan. Bagaimanakah ion negatif mendapat charge negatif daripada atom dia tukar kepada ion negatif? Bagaimanakah dia dapat charge negatif itu? Boleh jawab ke tak? Kalau tak boleh tak apa. Cakap tak boleh, cikgu cuba terangkan. Kalau kata cikgu itu saya dah tahu, okey tak apa. Sombong sikit pun okey je. Jadi Miza tahu ke tak? Tahu ke tak macam mana atom menjadikan ion negatif? Ya Miza? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Saya cikgu tak dengar tadi. Tak apa. Sebab kadang-kadang pemurid tahu. Okey. Jadi cikgu sekarang nak terangkan. Ambillah unsur oksigen. Cikgu, apa itu unsur oksigen lagi? Nah, cikgu dah cakap. Jadual berkala ada banyak unsur. Cikgu ambillah unsur oksigen di sini. Yang ini oksigen. Contohlah. Oksigen ni mempunyai 8 proton. Cikgu, siapa cakap punya? Jadual berkala itu tunjuk. Sudah ada. Jadi, bukan isu kamu pertikaikan kenapa 8 proton. Okey, bukan. Cikgu, apa itu proton pula? Bagus. Kalau kamu tanya, bagus tau. Tapi kalau kamu tak tanya, cikgu tak boleh bantu. Atom ini mempunyai struktur secara dalam dia, tengah-tengah itu ialah nukleus. Murid-murid. Dalam nukleus ini ada proton, ada neutron. Dan di luar nukleus, dalam atom itu di luar nukleus, mempunyai elektron yang mengeliling nukleus tersebut. Macam bumi mengeliling matahari. Itu yang cikgu cakap. Kalau kita rujuk kepada paku besi Paku besi ni diperbuat daripada
atom besi, maksudnya kau perlu bayang. Mereka terdiri pada biji-biji kecil ni. Semua ini adalah besi sebab unsur yang sama. Cikgu, saya tak nampak pun biji-biji itu. Itu aja aku cakap. Zirin terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskret. Memang tak nampak. Tapi dia nak kamu bayangkan. Bayangkan. Maksud dia, bayangkan setiap biji ini, kalau cikgu besarkan biji ini, macam ni. Bentuk ini, bentuk atom. Haziq boleh faham tak? Atom ni bentuk macam ni. Boleh faham? Boleh. Jadi proton itu di dalam nukleus. Di luar itu adalah elektron. Cikgu guna merah supaya nanti anda boleh faham. Sebab kenapa merah? Ada sebab dia. Jadi 8 proton ini bermaksud kalau untuk oksigen perlu faham. Dia neutral. Apabila cikgu cakap atom, dia neutral. Maksud dia akan ada 8 elektron. Neutral. Okey? Tetapi oksigen ini, kalau cikgu nak tanya, terima elektron. Terima 2 elektron. Dia terima 2 elektron dari luar. Menjadi 10 elektron. Okey, manakala proton, cikgu, jadi 10 lah. Tak, proton tak akan berubah. Dia hanya kekal, proton mesti sentiasa sama. Sama. Dia tak boleh nak tambah dan tolak. Jadi cikgu nak tanya. Sekarang, oksigen telah terima 2 elektron dari luar. 8 proton, proton bersifat charge positif, elektron bersifat charge negatif. Kalau 8 proton, 8 elektron jadi neutral. 8 lelaki, 8 perempuan tambah tolak kosong. Sekarang ada 8 perempuan, 8 lelaki, 10 perempuan. Lebih berapa perempuan di sini? Logiknya tak nampak? 2. 2 lebih. Jadi, oksigen ini akan menjadi bukan atom lagi. Kita akan panggil dia sebagai ion oksigen. Ion oksigen. Dengan charge dia ekstra 2 negatif. Sebab apa sekali lagi? Sebab dia terima 2 elektron. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak, Afiq? Boleh. Soalan, terima kasih Miza. Soalan dia sekali lagi, bukannya cikgu, kenapa dia nak terima 2 elektron? Kalau kamu tanya soalan itu, perlu pergi ke kelas kimia. Masuk kelas kimia, cerita panjang lebar. 2 waktu pun tak boleh habis. Cuma hanya cerita terima 2 elektron je. Tetapi untuk kamu, tak perlu. Kamu hanya perlu tahu, maksud dia, kalau 2 elektron masuk ke dalam atom, 2 elektron masuk terima. Dia akan ekstra 2 elektron, jadi dia akan jadi 2 ekstra negatif, charge negatif. Jadi itu bentuk ion oksigen bercharge negatif. Kalau kita ambil natrium, cikgu kenapa nak ambil lain pula? Sebab logam bersifat derma elektron. Sabar cikgu nak tunjukkan. Untuk natrium mempunyai 11 proton. Cikgu, confirm ke 11 ini? Kalau kamu belajar tingkatan 4, jadual berkala, susunan dia ini kiri ke kanan merujuk kepada nombor proton. Cikgu, ya ke? Hidrogen 1 kiri, helium 2. Baris 2 pula. Lithium 3, beryllium 4, 5, 6, 7, 8, oksigen 8 proton, fluorine 9, neon 10. Balik kepada kiri, natrium 11. Ya, susunan itu adalah ikut susunan dari kiri ke kanan penambahan bilangan proton sebenarnya. Dah dicakap sebenarnya tingkatan 4. Jadi kita sambung sekarang. Sambung dulu ya. Saya tahu susah tapi cikgu nak cakap benda poin penting dulu. 11 proton sebab dia atom sekali lagi. Maksudnya dia confirm 11 elektron. Nak neutral mah. Tak mungkin dia lebih ke kurang. Disebabkan dia adalah logam. Logam cenderung derma. Kalau cikgu bagi situasi, derma 1 elektron. Derma 1 elektron. 11 tolak 1 dermakan jadi 10 elektron. Betul ke tak? Betul ke tak? Haziq, boleh tak? Terima kasih Miza. Jadi proton itu tetap sama. Proton dia tak ubah. Proton tak akan ubah untuk unsur. Setiap unsur sama ada dia ion ke tak ion, proton tetap sama. Jadi sekarang 11 proton kepada 10
elektron. 11 proton, 10 elektron. 11 lelaki, 10 perempuan. Lebih berapa lelaki? Jawapan dia lebih 1. Ya. Itu yang menjadikan natrium itu lebih charge. Kita panggil dia ion natrium. Itulah yang kita sebut ion positif. Na positif. Maksud dia sekarang, kalau ion positif dia hilang elektron. Ion negatif terima ke ataupun derma elektron? Ion negatif, murid-murid. Ion negatif terima ke ataupun derma elektron? Demam. Siapa? Miza, apa dia? Terima. Tak terima lah. Sebab dia terima elektron, maka dia ada charge lebih. Charge negatif yang lebih, charge dari elektron yang lebih, maka dia jadi ion negatif. Di sinilah anda perlu faham. Maksud dia, larutan kuprum 2 sulfat, sebenarnya dia satu hubungan yang cantik. Kuprum dermakan elektron kepada sulfat. Jadi kuprum itu sebenarnya rujuk kepada dia kurang elektron. Ion sulfat pula dia lebih elektron. Kenapa lebih? Sebab kuprum dermakan, sulfat terimakan elektron. Ada hubungan di situ. Tapi yang penting ion perlu faham maksud dia. Kalau tidak, kita tak boleh nak jawab soalan seterusnya. Okey? Boleh ikut ke tak murid-murid? Boleh? Boleh. Jadi bagaimanakah sekarang cikgu bagi kamu satu situasi. Ini bayangkan bateri. Bateri lah. Bayangkan ini ada bateri. Itulah konsep di belakangnya, sel kimia. Cikgu ulang, sel kimia. Bagaimanakah bateri menghasilkan elektrik? Jadi, bayangkan sekarang. Cikgu, ini bukan elektrolisis ke? Bukan. Kalau anda tengok dalam gambar raja muka surat 192 itu, okey, 192. Sekali lagi, apa beza dengan elektrolisis? Pertama, dia tak guna bateri. Tak ada bateri. Dia akan guna sama ada voltmeter V ataupun ammeter A pun terima. Paling tidak dia akan gunakan mentol. Mentol nyala ke tak nyala untuk mengesan elektrik. Maksudnya kalau sistem ini hasilkan elektrik, nyalalah mentol ataupun bacaan voltmeter ada bacaan, oh ada elektrik. Ini satu, bukan bateri. Tak ada bateri di sini. Dia gunakan voltmeter, ammeter, mentol untuk mengesan, tak ada bateri. Jadi sekarang, apa lagi beza dia? Kalau kamu tengok kiri dan kanan. Kalau elektrolisis, dua kiri kanan itu biasanya karbon sama. Tetapi hari ini, cikgu, satu magnesium, satu lagi kuprum, ya. Dua logam yang berbeza. Apabila dua magnesium dan juga kuprum ini celup ke dalam elektrolit ataupun larutan, elektrik itu akan jana. Cikgu, apa buktinya? Bagus. Kalau kamu tanya, bagus tau. Tengok buku teks kamu. Kalau kamu ada buku teks kan, tengok paling depan sekali. Paling depan untuk bab inilah, bukan bab lain. Cikgu nak tunjukkan sekali lagi. Tengok muka surat buku teks anda 177. Murid-murid. 177. Nampak ke tak? 177. Apa yang kamu nampak? Nampak. Kentang. Lepas itu cucuk dua Potato. batang logam. Oh, mentol nyala. Form 1, form 2 kamu buat. Mungkin kamu cakap, oh cikgu, saya tahu. Kentang itu menghasilkan elektrik. Jawapan dia bukan. Kentang itu larutan. Yang betul-betul yang memberikan elektrik dan janakan elektrik adalah sebenarnya logam yang cucuk ini. Kamu nampak ke tak dua logam warna dia berbeza sebenarnya? Nampak ke tak? Nampak ke tidak? Nampak. Ya. Maksud dia kalau logam dua-dua itu sama, kalau magnesium tak ada elektriknya, dia mesti berbeza. Cucuk ke dalam cecair. Kenapa kamu nak belajar ini? Okey, jadi ada murid mungkin tanya, cikgu, lepas SPM ni bukannya saya nak jadi ahli kimia pun.
Ya kan? Saya faham. Tapi cikgu nak bagi kamu satu situasi. Bayangkan ketika anda tengah berjalan, tiba-tiba anda termasuk dalam satu terowong masa, tiba-tiba sampai ke zaman dahulu, 2-3 ribu tahun lepas. Cikgu, kamu buat cerita ke ni? Tak. Saya nak kamu fikirkan macam ni. Kamu pegang handphone. Tengah pegang handphone, kamu balik kepada 2-3 ribu tahun lepas. Yelah, hebat lah tu. Ada handphone, boleh tunjuk lampu, semua orang terkejut. Wah, hebat lah. You ni Tuhan lah. Okey, contohlah. Okay, kan? Bayangkan, masa zaman dulu, handphone kamu dah hilang bateri. Dah makin guna banyak kan? Bateri tak tahan 2-3 hari. Sehari pun dah habis lah. Cikgu nak tanya kamu, dalam situasi ketika macam tu, di mana kamu bergantung sangat-sangat pada handphone dan tak ada bateri, tak ada elektrik, boleh ke tak kamu fikirkan cara untuk janakan elektrik dan charge handphone kamu? Kalau kamu kata boleh, okey, hebatlah. Faham ke tak? Kalau kamu cakap tak boleh, cikgu nak tanya sekarang. Inilah kita sekarang tengah belajar. Cikgu, tak mungkinlah kita akan balik kepada 2-3 ribu tahun lepas. Cikgu dah cakap itu satu senario saja. Ada keadaan tertentu, mungkin kamu terpergi ke tempat yang luar bandar sangat, tak ada elektrik. Faham ke tak? Tak ada elektrik, handphone kamu dah bateri kosong, external bateri pun dah tak ada. Jadi macam mana kamu nak hasilkan elektrik untuk charge handphone? Itu situasi yang sebenarnya berlaku. Faham ke tak murid-murid? Boleh faham ke tak? Boleh faham? Afiq? Boleh faham ke tak? Boleh. Jadi kita sekarang ada isu. Maksudnya isu apa ini? Isu dia nak janakan elektrik. Jadi kita memperkenalkan satu cara untuk janakan elektrik sekarang. Jadi nak ke tak nak, kamu perlu belajar. Okey? Nak ke tak nak perlu belajar. Jadi sekarang kita letakkan magnesium dan kuprum. Dari mana elektrik itu datang? Jadi pertama sekali hari ini pertama sekali benda ini penting, kamu akan belajar satu susunan. Susunan apa cikgu? Susunan apa itu? Susunan untuk logam. Susunan apa cikgu itu? Susunan untuk satu turutan logam. Ya, sebab sekarang antara magnesium dan kuprum ni salah satu yang akan menjadi elektropositif, mendermakan elektron. Cikgu, tadi kamu cakap semua logam akan derma elektron. Betul? Ya. Sekarang ada magnesium dan kuprum. Mana satu yang akan merebut untuk dermakan elektron? Itulah soalan dia. Jadi murid-murid, sekali lagi, anda diminta untuk menghafal set. Ya cikgu, you kotorlah set. Apa set ini? Set itu siri elektrokimia. Murid-murid 193 kalau kamu tengok. Ya. Tengok di sebelah Raja 6.15. Apa cikgu cakap tadi? Siri elektrokimia. Haziq sebut dengan suara besar apa short form cikgu tulis ini? Apa cikgu tulis ini? Sek. You kotor lah, minta kamu atas saja je. Siri elektrokimia. Faham ke tak? Faham. Ya, kamu akan ingat dah lepas ni. Cikgu saya ajar saya set untuk bab 6 ni. Ya, hamsab lah. Kamu akan ingat selama-lamanya. Jangan risau. Lepas tu nanti Afiq kata saya otak kotor. Ya, lepas itu kamu kata apa set kan. Jadi sekarang, set itu ada satu turutan untuk logam. Perlu hafal. Cikgu, hafal apa benda? Okey, cikgu tulis pada skrin sekarang. Perlu tengoklah. Bermula dengan kalium. Natrium. Kalsium. Cikgu, semua ini logam ke? Kalsium itu logam ke? Yang kalsium kita makan untuk tumbuh tulang itu? Ya. Kalau kamu tanya soalan itu, cikgu akan tanya kamu balik. Jadi, apakah sebenarnya ciri-ciri logam yang kamu tahu? Ciri-ciri logam. Cikgu, logam bukan ke dia bersinar? Kalsium ini putih saja. Itu yang cikgu cakap, ciri-ciri umum. Bukan semua. Okey, kalau kamu belajar lagi ingat logam mempunyai takat lebur yang tinggi, maka semua dia adalah
semua dia adalah pepejat. Benda itu boleh ke tak kita jawab pada mercury? Mercury itu cecair. Bukan semua. Itu saya kata ciri-ciri maksudnya ada yang lain sikit. Okey? Ya, kalsium itu logam. Magnesium, aluminium, zinc, besi, okey? Titanium ataupun kita panggil timah. Okey? Plumber, cuprum. Cuprum short form dia C ya, Cu. Okey? Argentum, perak dan juga emas. Aurum. Aurum itu emas lah. Cikgu, hafal benda macam ni ke? Ada membantu saya ke tak? Ya. Cikgu, macam mana kamu boleh hafal ni? Datanglah. Merik-merik. Okey, Haziq, macam mana hafal set ni? Cikgu, you hamsab lah. Ya. Jadi macam mana ingatkan set ini? Miza ada tak Miza? Tak ada. Tak ada, tak apa. Jadi tak Miza tak ada, cikgu boleh berani sikit lah. Okey? Kalau tak ada, ingat set. Cikgu ingat set you main-main dengan saya ke? Ya. Saya tak main-main pun. Jadi, cikgu nak kamu guna masa dalam pendek seminit ini. Kalau cikgu minta kamu sambungkan ayat menggunakan huruf yang pertama. Buat satu cerita. Untuk hafalkan susunan ini, cikgu susahlah. Kita pun bukan orang sastrawan ini, faham? Jadi cikgu nak ajar ni. Jadi kita nak ajar macam mana? Jadi cikgu nak tulis tulis pada skrin. Yang saya ini saya nak Afiq nanti baca ya. Apa saya tulis Afiq? Kalau nak kahwin. Bagus. Sabar ya. Haziq baca sekarang. Haziq baca sekarang. Mesti ada zakar. Apa? You is kotor lah. Okey, kalau zakat itu kotor, tukarlah kepada zat besi pun boleh je. Okey. Zat besi ya. Kan? Supaya. Okey. Supaya apa? Sabar. Okey, Afiq balik. Nanti baca sabar. Sabar. Afiq, saya tahu Afiq tengah shock dah ni. Nak hafal dah ni. Iyu. Okey, apa itu? Yang last tiga. Supaya? Supaya Apa? perempuan cepat ada apa? Ada apa? Anak. Anak. Yeah. Okey. Baca habis Haziq. Kalau nak kahwin mesti ada zat besi supaya perempuan cepat ada anak. Yeah. Akhirnya anda telah memahami set siri elektrokimia. Kita tak cakap benda kotor ya. Ini ada siri elektrokimia. Nampak tak? Boleh ikut? Murid-murid boleh ikut? Boleh. Boleh. Kau relax. Apa Kau itu? relax ni, kau jangan. Boleh aku kena peda Jadi kenapa nak ingat susunan ini murid-murid? Dengar ya. Sebab ikut susunan ini makin atas istilah dia panggil lebih elektropositif. Cikgu ulang, semua logam bersifat menderma elektron. Logam tak terima elektron. Logam sememangnya derma elektron. Bersifat elektropositif. Maksud dia lebih mudah derma elektron. Lebih ini maksudnya lebih mudah. Okey, derma elektron. Okey, maksud dia sekarang kalau kita balik kepada konsep di sini, antara magnesium dan cuprum, mana satu yang akan derma elektron disebabkan magnesium, kalau kamu tengok buku teks, magnesium dan cuprum, magnesium lebih tinggi, maka magnesium akan derma elektron dan kita akan panggil dia sebagai anode. Katot untuk cuprum. Faham ke tak murid-murid?
Faham ke tak? Ya. Faham ke tidak? Ya, ya. Faham. Jadi apabila magnesium derma elektron, dia akan bentuk ion magnesium. Dan dia akan derma elektron, jangan lupakan elektron itu. Maksud dia di sini adalah elektron akan dihasilkan dan dikeluarkan. Okey? Dikeluarkan. Kalau anda tengok skrin sekarang lah. Maksud dia juga, dia akan makin jadi menipis. Sebab dia dermakan elektron. Jadi ion positif itu akan keluar. Okey, akan bentuk barang cecair. Pergi ke mana elektron itu? Elektron ini akan bergerak melalui litar di luar, litar ini sampailah ke katot. Di sinilah kita punya ion positif akan ditarik ke kuprum ini, terima elektron dia, terima. Jadi dia akan jadi makin tebal. Dia akan terima elektron, maksud dia di sini ion kuprum akan terima elektron menjadi kuprum, pepejar kuprum. Dia akan terima elektron itu. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Murid-murid, boleh terima ke tak? Ya, ya. Jadi di sini juga dia terangkan satu perkara yang besar. Kita sedia maklum apa itu sebenar petir ataupun sebenarnya kilat lah, kita nak kata kilat sebenarnya. Kilat. Zzz itu, tanda. Kilat. Petir itu bunyi kan, kilat kita nak cakap. Kilat itu adalah elektrik ya. Dia dihasilkan sebenarnya oleh pergerakan elektron. Kita telah belajar tingkatan 2 juga. Cikgu, ya ke? Ya. Tengok balik. Dia rujuk kepada apa? Pergerakan elektron. Jadi kalau anda tengok pergerakan elektron dari kiri ke kanan. Betul ke tak? Dalam gambar aja dari kiri ke kanan pergerakan elektron. Betul. Dan mengikut hukum fizik ya. Cikgu tak nak cerita panjang lebar, cikgu pendekkan je. Kalau elektron bergerak kiri ke kanan, elektrik akan bergerak pada arah bertentangan. Jangan tanya kenapa. Terima dulu. Kita pun sedia maklum, elektrik akan bergerak dari positif ke negatif. Elektron kiri ke kanan, elektrik akan bergerak dari kanan ke kiri. Jadi kanan ialah positif, kiri yang negatif. Maka ia juga menunjukkan anode negatif, katot terminal positif. Cikgu, elektrolisis anode itu positif, katot itu negatif. Itu elektrolisis. Untuk sel kimia terbalik. Anode akan jadi negatif, katot akan jadi positif. Boleh ikut ke tak? Penting ya, cikgu ulang ya. Elektrolisis anode itu positif, tak salah. Katot itu negatif, tak salah. Tapi sel kimia, anode akan jadi negatif, katot akan jadi positif. Terima ke tak terima? Boleh ke tak, Haziq? Boleh. Ya, bukan tengah shock dengan set ya, bukan ya? Jik, Kalau hari nak- Jumaat, Jik. Tak, Hari tak, Jumaat, tak. Jik. Dia mahu tahu kan, kalau kita tengah fikir kalau nak kahwin kan, nak mahu tahu kan. Jadi cikgu perlu terangkan jugalah. Jadi, pergi ke muka surat 193, ada poin yang cikgu nak kamu gariskan supaya kamu ingat sampai mati. Sampai SPM lah sekurang-kurangnya, sampai mati tu dah keras sangat ayat itu kan. Jadi murid-murid, tengok muka surat 193 ini. Okey, cikgu nak kamu tengok. Jadi apakah penerangan yang kamu perlu tahu? Gariskan dengan merujuk kepada sel kimia ringkas seperti Rajak 6.14 kan. Gariskan magnesium, gariskan terminal negatif. Tulis kat tepi anode. Ya, anode. Itu magnesium. Dia akan jadi anode tapi dia terminal negatif. Bulatkan kuprum, bulatkan terminal positif, tulis kat situ katot. Supaya kamu tak lupa. Hati-hati. Okey, kuprum adalah terminal positif. Kenapa? Gariskan magnesium ayat kedua. Hal ini demikian kerana magnesium lebih elektropositif.
Cikgu, apa itu lebih elektropositif? Tulis kat atas lebih elektropositif bermaksud positif bermaksud lebih tinggi set. Ya Allah, cikgu ni apa masalah ni? Cuma cikgu dah cakap set itu ialah siri elektrokimia. Lebih tinggi siri elektrokimia, kedudukan dia lebih elektropositif. Maksud lebih elektropositif adalah gariskan lebih mudah mendermakan elektron. Dah ke belum? Haziq dan Afiq. Apa pula Haziq dan Haziq? Ya. Boleh kan? Boleh. Ya, jadi sekarang magnesium telah mendermakan elektron, membentuk ion magnesium. Cikgu nak kamu gariskan magnesium, membentuk ion magnesium. Bulatkan larut dia. Jadi disebabkan dia larut dalam air, tengok ke tak gambar rajah 6.16. Apa yang berlaku pada magnesium? Cikgu, dia jadi macam perempuan makin langsing. Tidak. Itu kamu dah fikir kotor dah. Okey? Apa yang berlaku di sini adalah kalau kamu tengok, dia jadi, macam mana kamu nak cakap situasi ini, cikgu? Macam mana kamu nak cakap? Cikgu, dia jadi macam lebih mengecil. Ya. Saiz, tulis kat tepi, saiz menjadi kecil. Terima. Ataupun, kalau kamu nak gunakan istilah yang saintifik, menghakis. Dia menjadi lebih kecil. Faham ke tak? Itu yang dia larut. Sebab itu dia larut. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Boleh. Lepas itu pengaliran elektron. Ya. Bulatkan pengaliran elektron. Tulis di situ E tolak. Dia keluar. Keluar. Pergi ke mana? Pergi ke kuprum. Jadi cikgu nak kamu tulis di situ magnesium, tulis di situ anod. Ya. Perkara yang sama dengan elektrolisis, anod ialah tempat elektron dibebaskan. Anod, istilah dia tak salah Maksud dia anod tempat elektron dibebaskan. Tetapi untuk sel kimia, anod itu bercharge negatif saja. Kuprum pula ialah katot. Bercharge positif. Terminal positif. Dia terbalik. Jadi elektron akan bergerak melalui litar ke kuprum. Iaitu terminal positif kuprum. Okey? Bulatkan di situ elektron mengalir melalui litar luar. Okey? Jadi elektron sekarang bergerak dari kiri ke kanan. Elektrik akan dihasilkan dari positif. Tengok positif ni bergerak ke negatif. Okey, kalau kamu sudi gunakan warna yang berlainan, ya, tuliskan satu arah daripada positif ke negatif. Ini adalah elektrik biru. Cikgu guna biru di sini. Merah itu elektron, biru itu elektrik. Jadi ini juga menerangkan seterusnya. Okey? Elektron sampai ke kuprum, bulatkan elektron, bulatkan diterima. Diterima oleh gariskan ion kuprum 2. Okey? Dan gariskan pepejal kuprum terbentuk. Itu yang juga menerangkan kenapa di sebelah kuprum dia macam menjadi bengkok. Sebenarnya bukan. Tulis kat dalam situ, dalam buku kamu kalau ada, tulis kat situ lebih tebal. Dia menjadi lebih tebal sebab pepejal kuprum terbentuk dan terenap pada jalur kuprum. Dia lebih tebal. Itu pasal kuprum bertindak sebagai terminal positif. Kamu dah tak payah tulis apa-apa. Jadi, last sekali, kamu akan tengok pada sini, pergerakan elektron, gariskan pergerakan elektron, menghasilkan tenaga elektrik. Itu yang kamu hari ini belajar. Pergerakan elektron menghasilkan tenaga elektrik. Jadi ini adalah konsep untuk sel kimia.
wajib untuk anda hafalkan siri elektrokimia ataupun set. Boleh faham ke tak? Boleh kan Haziq dan juga Afiq? Susah ke? Kalau susah bagi tahu ya. Cikgu dah cuba pendek dan fahamkan dah benda itu. Boleh, boleh, boleh. Di sini juga kalau anda tengok muka surat 194. Kenapa cikgu? Saya tak nak hafal lah. Okey, kalau kamu tak hafal, soalan objektif yang biasa keluar kan. Contohlah. Diberikan sel kimia, okey, sel kimia. Magnesium dan kuprum kita dah tahu. Okey, bayangkan sekarang. Dia tanya, keputusan pasangan logam magnesium dengan kuprum, satu magnesium dengan magnesium, satu kuprum dan kuprum. Mana satu yang ada bacaan voltmeter? Siapa nak jawab? Kalau ini A, B, C lah. A ke B ke C yang ada bacaan? Ataupun A ke B ke C, yang mana satu mentor akan bernyala? Siapa nak jawab? C, A ke B ke C? Cuba je. Ya? Yeah? Afiq, rasanya A ke B ke C? A. Ya, A saja yang ada bacaan. Magnesium, kuprum dia tak ada. Magnesium dan kuprum je. Jadi cikgu, apa kaitan dengan susunan yang tadi tu? Okey, kalau cikgu bagi kamu pilihan D pula. Magnesium dengan zinc. Jadi cikgu tanya, antara A, B, C, D, mana satu yang akan memberi bacaan voltmeter yang paling besar? Memberi bacaan voltmeter yang paling besar ataupun mentor akan nyala dengan lebih terang? Kamu akan pilih mana? Jawapan B dan C out dah. A ataupun D lah. Sekarang kamu pilih A ataupun D. Haziq, boleh pilih tak? A ataupun D. Mana satu yang akan memberi bacaan voltmeter lebih besar ataupun nyalaan mentor lebih terang? A ke D? Ataupun semua dah bersedia pergi solat Jumaat ini? A. Jawapan dia A. Kenapa? Sebab dia apa? Macam mana? Susah terangkan. Sebab cikgu bagi jawapan kamu sekarang ya. Sebab Okey. jarak dalam susunan set lebih jauh. Lebih jauh, lebih terang, lebih short. Lebih panjang, lebih short. Apa benda cikgu cakap kan? Dia lebih jarak, lebih besar. Maksudnya elektrik dia akan hasil lebih besar. Kalau jarak lebih dekat, kalau kamu tengok magnesium dengan zinc, dekat kan? Lebih dekat hasil elektrik. Tapi sememangnya akan kurang berbanding dengan yang jarak jauh. Faham ke tak? Haziq boleh faham kan? Panjang lebih short, betul kan? Boleh. Boleh faham kan? Panjang lebih short kan? Pendek tak short. Cikgu relax tu. Apa benda? Cikgu cakap elektrik, jangan fikir benda kotor. Inilah seri elektrokimia. Set short form dia. Kan senang nak belajar dengan cikgu kan? Jadi itu cikgu nak tamatkan untuk bahagian pengetahuan nak belajar untuk hari ini, murid-murid. Cikgu nak pergi satu bahagian yang penting ya. Ini perlu buka kamu punya perlu bukakan screen sekarang. Screen yang bukan kamera ya. Cikgu nak screen juga. Okey. Sekarang kalau anda tengok Google Classroom lah. Saya tahu bukan ada yang tak ada Google Classroom ataupun tak boleh nak akses Google Classroom. Cikgu faham. Okey, tapi apa boleh buat kan? Tapi untuk kamu semua equity dan quality, cikgu terpaksa nanti send dalam WhatsApp juga. Jangan risau, akan buat juga cikgu. WhatsApp cikgu pun akan bagi. Kalau kamu tengok dalam Google Classroom pada screen, okey, cikgu baru post benda baru di sini. Ya, cuti ini, cikgu nak minta supaya kamu membuat laporan sains eksperimen wajib. Oh, bukan tingkatan 4 dah silap, tingkatan 5. Okey? Perlu. Tak ada apa, kita perlu buat. Cikgu, kenapa nak buat? Okey. Murid-murid, cikgu nak paparkan sesuatu dulu ya. 5 equity. PBD, 5 equity. Okey? Kalau anda tengok di sini, okey? Semua tahu, saya tahu, semua kamu tahu bahawa pada penghujung tahun ni, kamu akan diberi TP. Okey, sains dapat contohnya TP 3 ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Kamu mungkin dapat 3, dapat 4. Okey? Jadi markah itu sebenarnya ialah apa, murid-murid? Kalau tengok di sini.
Ya, TP penguasaan keseluruhan adalah yang seluruh lah. Dia diambil kira melalui 3 domain lah. 3 domain lah. Dengar ya. Kalau tak tahu, tanya tau. Penting. Cikgu dah rakam ni sebenarnya. Kamu boleh tengok semula. Pengetahuan, maksudnya domain pengetahuan ni apa yang kamu faham dalam buku teks ataupun kelas, PDPR. Kamu datang, boleh dapat markah lah. Tapi kalau cikgu nak menilai kamu, bagaimanakah cikgu nak menilai kamu? Cikgu, apa itu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup? Ini tema. Dalam setiap tema ada 2, 3 atau 4 bab, bergantung. Untuk ini, 3 bab pertama. Bab 1, 2, 3 akan memberikan markah kepada domain pengetahuan yang pertama ini. Jadi, dalam Google Classroom, kalau anda tengok Google Classroom kan, ada quiz. Cikgu dah bagi quiz ya. Quiz 1. Lepas tu ada juga quiz-quiz lain. Quiz bab 4, bab 5 semua ni. Ya, objektif dan juga yang bertulis sikit. Sebab apa? Sebab cikgu nak memberikan markah kepada domain pengetahuan ni. Kalau kamu tak jawab, akan dapat 1 lah. Yang jawab cikgu akan bagi 2, 3, 4 bergantung pada pencapaian. Kalau markah contohnya 20, kamu dapat tinggi 15, dapatlah TP 4 contoh. Itu pun tabung 3 bab. Faham ke tak? Faham ke tidak? Faham. Okey. Saya tahu tak sabar dah. Sorry ya. Tapi cikgu nak ceritakan yang seterusnya, domain penyiasatan saintifik. Inilah laporan sains. Nak ke tak nak perlu ada laporan sains. Dan cikgu telah terangkan, cikgu dah bagi dalam sini tau. Kamu boleh tengok semula. Cikgu dah terangkan sebelum ni, dalam kelas sebelum ni, cikgu dah bagi YouTube lah, kamu boleh tengok balik. Ya, laporan itu, walaupun kamu tak buat eksperimen, kamu sebenarnya boleh buat sehingga prosedur. Sebab, kamu nak masuk makmal buat eksperimen, kamu perlu faham dulu apa yang perlu buat. Bukannya masuk makmal, cikgu hari ini kita buat eksperimen apa? Salah. Eksperimen, kamu yang datang, kamu nak carikan sesuatu, buktikan sesuatu fakta sains, buktikan. Jadi, sekarang kamu ada 5 laporan yang perlu buat. 5 ya. Cikgu minta tolong 5 laporan yang perlu buat. Cikgu, matilah ni. Ya. Buat sampai ke prosedur. Untuk pengetahuan semua, laporan sains wajib tingkatan 5 ada dekat 12 tau. Tingkatan 4 ada lagi 10 lebih. Mati kamu semua nak kejar. Memang terpaksa. Nanti kalau buka sekolah, perlu datang sekolah buat. Kalau tak buat, memang cikgu akan bagi rendah. Manakala sikap ini, you datang ke kelas cikgu akan bagi tinggi. 4 ke 5, memang confirm dapat. Jadi, kalau kamu di tempat cikgu sekarang, okey, tengok ya. Andai kata, kamu tak buat laporan. Okey, cikgu bagi kamu situasi macam ni ya. Okey, kalau sikap kamu baik, 4 lah. Tengok murid pertama ni. Dia semua kuis tak jawab. Laporan sains pun buat sambil lewat ataupun tak buat, cikgu bagi 2 juga. Cubalah, cikgu cuba bagi. Kelas masuk ke sekali-sekala, tanya pun tak jawab 3. Kamu di tempat cikgu sekarang, bayangkan. Kamu akan bagi dia berapa? 1, 2 ke 3? TP keseluruhan. Contohlah. Kamu rasa, murid-murid? Maksimum pun bagi 3 je, betul kan? Betul. Tak mungkin dapat 4. Kalau dapat 4 itu something wrong lah. Kalau tempat saya akan bagi dia 2 je. Faham ke tak? Ini pula kalau dia 2 semua, contohlah laporan sains dia buat 4-4. 4-1 dia buat tak lengkap 3. Sikap dia bagus 4. Saya boleh pertimbangkan bagi dia 4. Kamu boleh buat apa? Sebab saya ada evidence mah. Kehadiran kamu, laporan kamu, kerja kamu, quiz kamu jawab ke tak jawab. Bukannya alasan PDPR tak boleh buat, tak ada ya. Kamu tak boleh buat, kamu boleh tanya cikgu sebenarnya. Ini yang menjadi sekarang, cikgu di sekolah ini semua stress tau. Botak dah, nampak tak? Kita nak bagi kamu TP 1-2. PPD ataupun kerajaan kata tak boleh, mesti TP 3. Okey, kita bagi TP 3, kamu tak layak. Lepas tu orang bertanya, you tak layak. Timbul mak ayah datang sekolah, kenapa itu orang tak buat kerja dapat TP 3? Anak saya buat kerja pun dapat TP 3. Nampak? Nampak ke tak? Jadi, cikgu sekarang nak elakkan isu itu berlaku. Jadi, terpaksalah cikgu memang akan buatkan kehadiran itu. Kamu nampakkan tiap-tiap minggu cikgu bagi itu. Kamu datang, insya-Allah cikgu akan buat yang terbaik untuk kamu. Janji TP 3 dan 4, insya-Allah. Yang tak datang ini yang tak masalah ni. Cikgu tak tahu nak makan dia makan berapa dah. Okey, jadi laporan sains perlu buat. Cikgu akan bagi dalam WhatsApp juga laporan sains yang cikgu type semula dah.
Hanya minta salin je pun sehingga ke prosedur. Cikgu, kenapa sampai prosedur? Ya, sebab dalam yang kelas sebelum itu cikgu dah cakap, keputusan, perbincangan, kesimpulan, kamu memang tak boleh nak buat terdahulu sebab kamu tak buat eksperimen. Nampak ke tak, keputusan memang kosong. Kamu buat jadual, pemboleh ubah, bergerak balas dan tajuk pemboleh ubah, tajuk pemboleh ubah dua-dua, bergerak balas dan dimanipulasikan ada. Nilai dimanipulasikan ada, yang bergerak balas memang kosong sebab kamu belum buat eksperimen. Jadi kamu tak boleh nak jawab untuk keputusan, perbincangan dan kesimpulan. Namun, kamu boleh buat laporan itu siap sehingga prosedur. Tak ada masalah di situ pun. Okey, cikgu. Jadi, perlu salin ke? Ya, buat dalam kertas. Buat dalam kertas. Okey, setiap eksperimen satu kertas. Perlu ataupun dua kertas. Tak boleh campur dua. Sebab ini yang akan kita nanti kumpulkan, simpankan sebagai evidence. Faham ke tak murid-murid? Boleh ya, Afiq dan juga Haziq bagi tahu yang kawan-kawan lain lah. Cikgu pun tak ada yang dah jawab. Yang Cina pun tak masuk dah ini. Cikgu pun tak tahu kenapa. Dulu ada 2-3 perempuan lagi tu kan. Tapi tak ada. Tak apalah. Cikgu buat apa yang mampu saja di sini. Harap Pek Lim nanti kalau dia tonton balik YouTube ni, dia boleh faham lah. Kalau tak faham dia tanya saya lah. Itu jadi. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap tolong jawab quiz yang ada. Tolong juga buat laporan sains yang ada. Kalau tidak, susahlah. Kamu punya TP memang 1-2 je. Cikgu tak boleh bagi tinggi lah. Okey? Jadi itu je daripada cikgu. Dan cikgu berharap semua boleh bermanfaat, belajar. Dan ingat, dengar kata KPM lepas cuti pun masih lagi PDPR sampai hujung tahun. Good luck to you all lah. Kamu akan jumpa cikgu lagi lepas cuti ni. Sama je cara dia. Wah. Dia nak itu realiti dia. Cikgu, habis dah duit saya hari-hari. Takkan tiap bulan nak top up. Aduh. Apa boleh buat kan. Jadi itulah realiti yang sedang berlaku. Memang semua tengah runsing. Apa boleh Afiq buat. ni. Aku pula. 13,000 kan. Jadi kita buat apa yang mampu. Sebelum kita tamatkan saat ini, sabar dulu. Bukakan kamera kejap je.